ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahawasanya dia berkata, ayat ini turun kepada 6 orang, aku, Abdullah bin Mas'ud dan 4 orang lainnya. Mereka berkata kepada Rasulullah, usirlah mereka sebab kami merasa malu menjadi pengikutmu seperti mereka. Maka timbul di fikiran Nabi keinginan tersebut, sehingga Allah menurunkan, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya. Sehingga firman-Nya, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Imam Ahmad, At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawasanya dia berkata, sekumpulan orang Quraisy bertembung dengan Rasulullah yang sedang berbincang dengan Ka'ab bin Al-Arad, Syuhaib, Bilal, dan Ammar. Mereka pun berkata kepada Nabi, hai Muhammad, apakah engkau reda kepada orang-orang ini? Apakah orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Kalau engkau mengusir mereka, kami pasti mengikutmu. Maka Allah menurunkan ayat mengenai mereka, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, sehingga firman-Nya, jalan orang-orang yang berdosa. Ibnu Jarih meriwayatkan dari Ikrimah bahawasanya dia berkata, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Mutim bin Adi, Al-Haris bin Naufal serta para pemimpin Bani Abdul Manaf yang kafir menemui Abu Talib. Mereka berkata, seandainya anak saudaramu mengusir hamba-hamba sahaya itu, nescaya dia akan menjadi semakin mulia di hati kami dan pasti pula kami akan mengikutinya. Lalu Abu Talib pun menyampaikan hal itu kepada Nabi dan Umar bin Al-Khattab pun berkata, kalau engkau melakukannya, engkau akan melihat apa yang sebetulnya mereka kehendaki. Maka Allah menurunkan ayat, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, sehingga firman-Nya, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Kata Ikrimah selanjutnya, mereka adalah Bilal, Ammar bin Yasir, Salim iaitu Maula Abu Huzaifah, Syabir iaitu Maula Usaid, Ibnu Mas'ud, Al-Miqdad bin Abdullah, Waqid bin Abdullah Al-Hanzali dan lain-lain. Kemudian Umar bin Khattab meminta maaf di atas ucapannya tersebut, sehingga turun ayat, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu. Ibnu Abi Jarih, Ibnu Abi Hatim dan yang lain meriwayatkan dari Ka'ab bahawasanya dia berkata, pada suatu hari Al-Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hashim datang dan mereka mendapati Rasulullah sedang duduk bersama Syuhaib, Bilal, Ammar dan Ka'ab serta orang-orang mukmin yang lemah. Mereka melihat sekeliling Nabi dan memandang rendah mereka. Lalu keduanya mendatangi beliau dan membisikkan di telinga beliau, kami ingin engkau menyediakan waktu pertemuan khusus bersama kami, dengan begitu orang-orang Arab akan mengetahui keutamaan-keutamaan kami. Sebab delegasi-delegasi Arab mendatangimu, dan kami merasa malu jikalau orang Arab melihat kami berkumpul bersama para hamba sahaya ini. Jadi jika kami datang, tolong suruh mereka pergi. Kalau kami telah selesai, berkumpullah bersama mereka jika kau mahu. Beliau menjawab, baik. Maka turunlah ayat, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Kemudian Allah menyebut Al-Aqra' dan sahabatnya dengan firman-Nya, demikianlah kami telah menguji sebahagian mereka iaitu orang yang kaya dengan sebahagian yang lain iaitu orang yang miskin. Ka'ab berkata, Rasulullah ketika itu duduk bersama kami. Kalau beliau hendak pergi,
beliau pun bangkit dan meninggalkan kami, sehingga turunlah firman-Nya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya. Ibnu Katsir berkata, hadis ini garib iaitu diriwayatkan oleh seorang perawi saja sebab ayat ini adalah ayat Makkiyah, sedangkan Al-Uqra dan Uyainah masuk Islam lama setelah Nabi berhijrah. Diriwayatkan oleh Al-Firyabi dan Ibnu Abi Hatim dari Mahan bahawasanya beberapa orang mendatangi Nabi lalu berkata, sungguh kami telah melakukan dosa-dosa besar. Tapi beliau tidak menjawab apa-apa. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat kami itu datang kepadamu. Al-Qurtubi berkata, bahawasanya Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ia juga berkata bahawasanya ayat ini turun kepada yang Allah melarang Nabi untuk mengusirnya, dan bahawasanya Nabi jika bertemu dengan mereka, beliau memulai untuk mengucapkan salam, lalu beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang menjadikan di umatku yang memerintahkan kepadaku untuk memulai dalam mengucapkan salam.